Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi yang berbahagia ini kita dibangunkan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istimewa pada pagi ini seperti biasa dapat lagi kita bersama di hadapan kaca TV menyaksikan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, untuk kita rungkai permasalahan, mengupas perbincangan dan meneliti pada hari ini berkenaan dengan tafsir dan taranum surah As-Saffat ayat 46, 47 dan ayat ke-48. Bagaimana kupasan dan perbincangan, sebentar lagi kita akan bawakan khas bersama bintang ilmuwan untuk anda semua. Dan seperti biasa, hari ini kita menggunakan tafsir pimpinan Ar-Rahman karya agung Syekh Abdullah Basmeh yang ada di hadapan saya pada ketika ini. Alangkah elok lebih molek jika mana penonton-penonton juga menyediakan satu mushaf Al-Quran di hadapan untuk sama-sama kita semak ayat surah As-Saffat 46 hingga ayat ke-48. Istimewa pada hari ini tanggal 19 Januari 2023. Sedar tak sedar ya, dah 19 hari untuk esok hari ke-20 kita berada dalam tahun baru 2023 dan bersamaan 26 Jamadil Akhir 1444 Hijrah kita dipertemukan. Baik, bagi penonton-penonton mungkin pagi ini ingin bertanyakan soalan ataupun berkongsi sesuatu berkenaan dengan topik perbincangan kita, boleh pergi kedua saluran kita seperti biasa. Untuk buat panggilan boleh pergi ke 1-800-881677, tunggu sehingga talian dibuka, dan juga boleh pergi terus ke Facebook rasmi kita di Tanyalah Ustaz TV3. Di situ boleh tuliskan soalan anda di ruangan komen. Pastikan soalan anda mudah difahami sesuai dengan topik perbincangan kita, dan kalau boleh satu penonton satu soalan. Kita nak banyakkan lagi soalan-soalan, kita nak ambil soalan-soalan dari penonton-penonton supaya dapat lebih banyak kita berikan pencerahan-pencerahan. Dan di situ juga kita ada buat siaran secara langsung. Mungkin ada penonton-penonton yang pagi ini dalam perjalanan nak ke mana-mana ataupun tidak sempat berada di hadapan kaca TV, boleh war-warkan kepada sahabat anda. Di situ ada siaran secara langsung. Jangan lupa tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Baik, tidak asing lagi dengan Tanyalah Ustaz, dan seperti biasa bila mana kita mendengar alunan bacaan ayat suci Al-Quran dari Al-Fadil panel kita pada pagi ini, sudah pastinya kita mengenal siapa yang dimaksudkan. Baik, hari ini kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz, yakni bintang ilmuwan kita, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi bin Abdullah. Apa khabar Ustaz? Selamat datang ke studio. Khabar baik. Khabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Cuma itulah dia ada tekak sakit, batuk-batuk sikit Ustaz. Biasalah pagi-pagi cuaca sejuk ni kan. Ada petua. Ada petua apa Ustaz? Kena minum air asam jawa. Asam jawa. Dulu kalau saya mengaji dulu, tok guru saya pesan diembunkan asam jawa tu. Asam jawa yang asam kita jawa buat masak tu. Dia yang keping-keping tu. Bukan, itu asam keping. Itu asam keping Ustaz. Oh, yang cair tu kan? Yang kempal-kempal tu. Maksud diembun kan? Maksudnya dibancur dulu, lepas tu diletak di luar, biar dia embun. Tempat selamat lah, tempat selamat. Petua tu itu petua lah, petua. Nak cuba boleh. Itu boleh cuba tu kan. Petua bukan fatwa. Nak cuba boleh, tak cuba tak apa. Tak Tapi apa. kita boleh try lah. Tapi boleh jumpa doktor. Apa pun jumpa doktor. Betul Ustaz. Baik Ustaz, untuk sambungan, kalau yang lepas kita dah bincang juga berkenaan dengan kenikmatan yang ada dalam syurga. Mungkin kita boleh lihat contohnya pada ayat 42 berkenaan dengan buah-buahan yang lazat serta mereka dapat penghormatan. Dan ayat 43 di dalam syurga yang penuh melimpah dengan berjenis-jenis nikmat. Serta ayat 44 dan 45 mereka duduk berhadapan-hadapan di atas pelamin-pelamin kebesaran. Diedarkan kepada mereka piala yang berisi arak yang diambil dari sungai yang mengalir. Jadi hari ini pastinya juga berkenaan dengan kelebihan yang ada dalam syurga yang seronok dan indah menanti. Jadi kita dengar bacaan ayat suci Al-Quran dari Al-Fadil Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman wa fahma wa alhiqna bis salihin. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kami, yang telah mematikan kami untuk sementara, dan kami dihidupkan kembali, dan kepada Engkau jugalah kami akan dikembalikan, wahai Allah. Terima kasih kepada para penonton yang saya kasih sekalian. Kita sambung pengajian kita dalam Taranum dan Tafsir dalam membincangkan ayat suci Al-Quran Al-Karim melalui surah As-Saffat. Kita telah pun sampai ayat ke-46, 47 dan 48. Saya baca, ibu ayah di rumah boleh ikuti bersama dan boleh juga teliti bacaan tersebut. Semoga kita dapat keberkatan dan syafaat Al-Quran Al-Karim. Dari Azrin, para penonton, hari ini saya bercadang untuk membawa alunan lagu Syikah. Lagu Syikah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bayda للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Silakan Dai Azrin untuk bacakan terjemahan. Terima kasih Ustaz. Ya. Baik, kita lihat pada ayat ke-46 hingga ayat ke-47 dimulakan dengan ayat 46. Yakni Allah menyatakan mafhumnya, minuman itu putih bersih, lagi lazat rasanya bagi orang yang meminumnya. Ayat ke-47. Ia tidak mengandungi sesuatu yang berbahaya dan tidak pula mereka mabuk kerana menikmatinya. Ayat ke-48. Sedang di sisi mereka ada pula bidadari-bidadari yang tidak menumpukan pandangannya melainkan kepada mereka, lagi yang amat indah luas matanya. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Dan Azrin, macam dalam TV ya. Aduh Ustaz. Terima kasih. Begitulah terjemahan bagi ketiga-tiga ayat yang saya bacakan tadi, ayat 46, 47 dan 48. Ustaz, boleh saya menjelaskan sikit dulu awal? Tadi Ustaz sebut kita menggunakan Taranum Syikah. Ya. Biasanya Ustaz, kalau Taranum Syikah ni, ayat ataupun intipati ayat yang macam mana sesuai untuk kita baca menggunakan Taranum Syikah? Biasa lagu Syikah ni dialunkan bagi menyatakan sesuatu nikmat, sesuatu rayuan, rintihan, dan juga kerinduan. Dan ayat-ayat ini begitulah dia maksud. Itu biasa intonasi Taranum Syikah akan dibawa ke ayat-ayat yang begitu. Dan ada juga yang bawa dalam perihal berkaitan dengan kekuasaan Allah. Lagu Syikah ni dia unik. Dia unik. Lagu Syikah ni dia mendayu. Dia mendayu. Lagu Syikah ni dia popular di Hijaz. Di negara Hijaz, maksudnya di kawasan Arab Saudi lah terutamanya. Dia popular di kawasan tu. Sebab itu kita biasa dengar imam-imam di Masjid Nabi, Masjid Haram suka bawa alunan lagu Syikah, lagu Jiharkah, lagu Duka, lagu Maya. Jadi ini di antara lagu-lagu yang biasa dialunkan oleh di negara Hijaz, popular di situ. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih Dai Azrin dan ibu ayah yang saya kasih sekalian, melihat kepada ayat 46, 47 dan 48. Seperti mana Dai Azrin ada maklumkan kepada kita,
melalui ayat-ayat sebelum ini, bila Allah Subhanahu wa taala beritahu melalui nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan, mulai ayat 40 saya fikir ada satu tujahan dan juga ajakan melalui ayat 40. Allah meletakkan satu asas. Saya fikir asas ni sangat penting. Illa ibadallahil mukhlasin. Kalau ibu ayah boleh balik ayat ke-40, cuba lihat. Sebab dia dalam perbincangan tafsir ini, kita tidak boleh tengok di tengah-tengah, tengok di tepi, tengok di ujung. Kalau boleh kita tengok keseluruhan macam mana ayat-ayat itu membawa kita dan juga memandu kita sehingga kita boleh sampai ke satu lokasi yang namanya hasil yang boleh membuahkan natijah sehingga menjadikan kita ni orang yang lebih merindui, mahu mengikuti, mahu menjadikan Quran sebagai panduan. Perkataan Al-Ikhlas menjadi tunjang kepada kejayaan seseorang dalam melakukan ibadat. Keikhlasan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan yang didasari dengan ilmu pengetahuan, keikhlasan yang dipandu melalui pengetahuan kita, atau keikhlasan yang dipandu dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas, mukhlasin. Jadi golongan mukhlasin bila dimasukkan ke dalam syurga, Allah beritahulah pelbagai nikmat yang Allah sajikan. Sebab itu pagi tadi saya mula-mula sebelum membicarakan ayat-ayat ini, saya kata hari ini topik sangat menarik. Sangat menarik. Orang duk sibuk cakap bab poligami dan sebagainya, kita cakap mengenai bidadari dalam syurga. Mudah-mudahan terbangkitlah hendaknya rasa rindu dan ingin memiliki bidadari dalam syurga yang indah lagi rupawan. Sebelum itu, kita lihat ayat 46. Allah Subhanahu wa taala beritahu, baydha'al ladzatil lisyaribin. Maksud minuman air putih bersih lagi lazat rasanya bagi orang-orang yang meminumnya. Kita tahu syurga ini ada sungai-sungai yang mengalir. Sungai-sungai mengalir, ada sungai yang air jernih, ada sungai yang arak, khamrul ladzatil lisyaribin, ma'un saffa, ada arak, ada madu, ada air jernih, ada susu. 4 sungai. Sungai susu, sungai madu, sungai arak, sungai air jernih. Jadi keempat-empat ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa sebarang pencemaran. Kau minum susu, susu mengalir. Bukan pergi ambil dekat icebox atau pergi ambil dekat peti sejuk dalam kotak ataupun pergi beli dekat kandang. Tak ada. Sungai itu sungai susu. Boleh bayang tak? Tak terbayang. Itulah syurga. Kalau boleh terbayang, itu belum syurga lagi. Terbayang belum. Dia suatu yang sangat indah, sukar untuk dibayang, itulah dia syurga. Boleh minum air daripada sungai, boleh minum susu yang sedang mengalir. Susu tak basi. Dia terus mengalir. Mengalir, sentiasa mengalir, tak basi. Nah, kalau kita letak di luar, biasa susu biasa kita beli pagi, kalau petang tak minum lagi, dia dah basi. Dia jadi yogurt. Betul. Jadi ada sungai daripada madu, ada sungai daripada arak, ada sungai daripada air jernih, ma'un saffa, air yang bersih, air yang jernih. Barangkali air yang boleh dinamakanlah apa-apa air mineral yang ada dalam pasaran, yang botol kecil yang 500 mililiter pun dah hampir berbelas-belas ringgit. Kita tengok air yang Allah Subhanahu wa taala sajikan yang sangat indah. Baydha'al ladzatil lisyaribin. Kita lihat apa dibincangkan oleh ahli sarjana tafsir. Ayat 46 hingga 48 masih lagi membicarakan perihal nikmat yang diperoleh oleh ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahli syurga. Jadi semua yang ada dalam syurga itu adalah menjadi sajian kepada penghuninya. Pada ayat 46 Allah Subhanahu wa taala memperincikan minuman air sungai yang dikhabarkan pada ayat ke-45. Antara ciri-ciri air tersebut ialah putih dan lazat. Putih dan lazat. At-Tabari dan Az-Zamakhsyari merujuk warna putih tersebut kepada gelas yang digunakan untuk meminum air sungai kerana perkataan Al-Ka'su. Biasa kita akan jumpa perkataan Al-Ka's. Cawan, dalam bahasa Arab, Ka's. Ka's. Pinggan. Dalam bahasa Arab juga ada pinggan. Tapi dia kata Al-Finjan. Iya. Suka pula dia. Macam kenakan saya je pagi ni. Bukan. Al-Finjan. Al-Finjan, biasa Da'i Azrin tengok tak orang Arab kalau kita pergi rumah dia, dia bagi kita cawan kecil. Yang cawan yang very kecil tu, cawan minum teh tu. Minum teh atau minum kopi Arab.
biasa kan kalau kat Masjid Haram pun biasa dia saji kita kan. Biasa kalau kita ada tetamu, kalau kita pergi rumah orang, dia akan saji kita dengan kopi, welcoming kopi, dia panggil qahwah sada. Itu dinamakan finjan. Itu dinamakan finjan. Jadi tak tahulah macam mana kita boleh jadikan dia pinggan. Saya rasa daripada perkataan tu juga mungkin Finjan. datang. Cuma diperluaskan lah. Diperluaskan. Macam ada sahabat saya bila saya makan dengan kawan-kawan daripada Indonesia, bila makan, dia kata, mana sendoknya? Saya kata, kau nak sendok buat apa? Dia nak makan nasi. Orang tak makan nasi dengan sendok. Orang makan nasi dengan sudu. Jadi bagi mereka, sudu tu adalah sendok. Faham? Tapi diluaskan penggunaan. Baik. Jadi kaks, perkataan kaks itu merujuk kepada perkataan kaks ialah bersifat mu'annas. Dia kata feminin. Kaks itu mu'annas. Justru perkataan putih juga digunakan dalam bentuk mu'annas bayda, putih. Sebab bayda ni jadi jamak ni, jamak takthir. At-Tabari juga menyatakan bahawa air yang diminum dari sungai tersebut merupakan air arak. So, bayda alladzatil lisyaribin. Itu yang pertama. Namun mufassir yang lain seperti Ats-Tsa'labi merujuk putih tersebut kepada air arak itu sendiri. Bahkan Ibnu Atiyah mengatakan pendapat ini yang lebih jelas, iaitu memaksudkan bahawa air putih itu adalah arak putih. Putih jernihnya air tersebut merujuk kepada kualitinya. Kita kalau lihat di pasaran ataupun di mana-mana tempat kita pergi, arak ni ada macam-macam color. Ada macam-macam warna. Ini dalam arak dalam syurga, saya sebut ni, arak dalam syurga, putih bersih itu menggambarkan kualitinya serta keenakan dan keluarbiasaan dan juga very eksklusifnya minuman tersebut. Al-Baghawi dalam tafsirnya Al-Ma'alim Tanzil meriwayatkan kata-kata Hasan seperti berikut. Khamrul jannati asyaddu baydha'an minal laban, yang bermaksud arak dalam syurga lebih putih daripada susu. Itu kata-kata Hasan Al-Basri. Baik, mungkin itu berkenaan dengan perbincangan dan juga bagaimana tafsiran berkenaan dengan putih bersih air yang dibincangkan ini. Jadi kita nak beri ruang untuk berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana. Kita bertemu kembali dan mata terus tertumpu kepada ayat 46. Minuman itu putih bersih, lagi lazat rasanya bagi orang-orang yang meminumnya. Dan tadi kita ada bincang berkenaan dengan yang dimaksudkan air yang putih bersih itu, panjang lebar perbincangannya, dan masih lagi kita dalam tertumpu kepada ayat tersebut. Kerana apa? Oleh itu bila mana kita baca sesuatu ayat dalam Al-Quran, kadang-kadang ianya nampak ringkas pendek, tetapi sebenarnya bila mana diamati, didalami dan cuba difahami, diteliti dan cuba diambil teladannya, maka bila mana kita lihat rupa-rupanya huraian yang begitu panjang. Baik, masih lagi dalam perbincangan untuk huraiannya. Silakan Al-Fadhil Ustaz. Ya, terima kasih dan Azri kepada ibu ayah, para penonton yang setia bersama kami. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala memaklumkan kepada kita mengenai salah satu nikmat dalam syurga, itu nikmat air sungai yang mengalir dengan begitu indah lagi permai. Saya sebut tadi bila Imam Hasan Al-Basri menyebut bahawa khamrul jannati asyaddu baydha'an minal laban. Sesungguhnya arak dalam syurga itu lebih jernih, lebih putih daripada susu di dunia. Ibnu Katsir pula membincangkan pada sudut perbezaan arak dunia dan akhirat. Mesti ada tanya, oi, ini arak ni kan dekat dunia ni, arak ni haram. Macam mana pula dekat akhirat kita minum arak? Jadi ada perbezaan. Ulama bincang, benda yang diharamkan di dunia adalah halal untuk kita sebagiannya di akhirat. Seperti arak di dunia. Fizikalnya tak sama, prosesnya tak sama, sajiannya tak sama, dan juga kontennya juga tidak sama. Kesannya pun tak sama. Kesan pun tak sama. Jadi semua tak sama. Itu namanya nikmat syurga. Kalau dah minum kalau di dunia ini orang minum arak, dia akan memabukkan. Betul. Minum arak di akhirat atau dalam syurga, arak dalam syurga, dia satu yang tidak memabukkan. Mungkin juga ada yang Azrin kata, kalau macam tu ada je arak yang tak mabuk kat dunia. Boleh tak? Tak boleh. Jangan macam-macam. Tetap tak boleh. Ada dia cari jalan. Dia kata, Ustaz,
kalau minum banyak mabuk. Kalau minum sikit tak mabuk. Boleh tak saya minum sikit? Saya tetap tak mabuk. Tak boleh. Qaliluhu haram wa kathiruhu haram. Sukranu haram wa illam yaskaruka haram. Sama ada memabukkan haram atau tidak memabukkan juga tetap haram. Yang namanya arak di dunia semuanya haram. Sama ada memabukkan, tidak memabukkan, sikit, banyak, ya semua tidak termasuk. Ibnu Katsir sebut bahawa arak di syurga, arak di akhirat adalah sama sekali tidak sama arak di dunia. Menurut Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan arak akhirat daripada peminumnya menghadapi sakit kepala, mual perut dan hilang akal. Kesan sampingan buruk ini sering dihadapi oleh peminum arak di dunia. Sebab itu, Dai Azrin, bila Allah Subhanahu wa taala sebut al-khamr, perkataan khamr, kha mim ra. Kha mim ra, 3 huruf. Khamrun. Bila Allah Subhanahu wa taala sebut ithmuhuma akbar min naf'ihima. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Bila Allah sebut mengenai kelompok perkara yang diharamkan bermula dengan arak. So arak menjadi ketua, arak menjadi chief dalam merosakkan manusia. Sebab itu ulama ada sebut ataupun athar ada menyebut bahawa ummul ma'siyah, al-khamru huwa ummul ma'siyah. Khamar ataupun arak ini adalah ibu kepada segala kerosakan. Satu. Keduanya, bila sebut khamr, kha mim ra, 3 huruf, dia merujuk kepada penutupan. Perempuan Arab kalau dia pakai tutup ni, ada yang pakai purdah nampak mata saja, ada yang dia pakai satu lagi lapisan yang nampak macam kain nipis, itu namanya khamr. Khimar. Khimar. Kha khimar, khimar. Dia jangan salah sebut ibu ayah. Kalau kha jadi khimar, kalau buang titik kat kha tu jadi ha, jadi himar, jadi kaldai. Jadi beza tu, jaga betul-betul bila sebut kha, khamrun. Nabi SAW ada sebut, bila kita di rumah ada air, Nabi sebut begini. Nabi sebut, khammiru ina'a ahadikum walau bi'ud. Tutuplah balang-balang air atau tempayan-tempayan yang berisi air walaupun dengan sebatang kayu. Khammiru. Jadi ini salah satu sebab kenapa untuk mengelak daripada disantau atau orang hantar black magic. Nabi sebut kalau ada air tutup. Jangan dibiarkan air itu tenganga, cawannya ataupun balang ataupun jug kan, mesti ditutup. Nabi sebut kalau tak jumpa tutup, letaklah satu batang lidi pun tak apa, kayu pun tak apa, tutup. Itu maksudnya khamr. Khamr maksudnya menutup. Khamr maksudnya menutup. Tutup apa? Tutup kewarasan akal. Tutup kewarasan akal. Maksudnya arak itu yang dinamakan dalam bahasa Arab, bila sebut dalam bahasa Melayu kita sebut arak, kita tak nampak. Tapi bila sebut khamr, kita nampak. Khamr maksudnya menutup kewarasan akal. Sebab itu bila seseorang jadi mabuk dengan minum air keras ni, dia akan jadi hilang kewarasan. Hilang kewarasan. Tiba-tiba dia hilang malu. Boleh dia berdiri tepi jalan, buang air tepi jalan, tabik kat traffic light. Jadi ada perkara-perkara yang negatif, balik bergaduh, hilang keamanan dan juga hilang kewarasan dia, perkataan. Jadi dia menjadi punca. Kan seorang lelaki itu pernah ditawarkan 3 tawaran untuk dia buat satu perkara untuk dapatkan satu nikmat. Dia ditawarkan untuk berzina, bunuh budak kecil, bayi kecil, berzina dan juga minum arak. Antara 3 ini, dia kata, takkan bunuh baby. You want kill baby? Kejam sangat. Kejam sangat baby. You nak bunuh baby? Kejam sangat. Tak boleh. Berzina? Aku bukan boleh buat zina ni. Tahu dosa besar. Minum arak? Ini paling ringan, dia kata. Minum aja kot. Dia minum arak. Lepas minum arak, dia pergi berzina. Lepas berzina, dia bunuh baby. So, sebab itu dinamakan sebagai ummul ma'siyah. Sebab itu dalam syurga, perkara itu semua dihilangkan. Tak ada. Elemen-elemen yang merosakkan itu sudah tidak ada. Sebab pemprosesan itu adalah minuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk nikmat.
Dan Yazrin, kalaulah arak dalam syurga ini dia sesuatu yang memabukkan, hilang suasana untuk menikmati syurga. Betul, betul. Kan? Tengok terpengsan, terbaring kat situ. Jadi dia jadi paralyzed. Dia jadi tidak berfungsi. Ya, Islam tidak membenarkan demikian. Jadi Islam mengajak kita supaya menanti dan menikmati nikmat arak dalam syurga yang lebih putih, lebih enak, lebih indah daripada arak yang memabukkan serta menghilangkan kewarasan, memualkan orang dan sebagainya. Saya ada seorang kawan. Ya. Kawan ni dia convert lah masuk Islam. Bila dia masuk Islam, saya ajak dia minum. Ajak minum petang lah di kedai di satu restoran. Minum. Sembang dia nak cerita mengenai Islam, pengalaman dia sebagainya. Jadi minum, mula bagi teh tarik. Minum teh tarik, habis dah. Sembang tak habis lagi. Minum apa pula ni? Minum pula TO, minum TO. Habis dah TO. Sembang tak habis lagi. Apa pula ni? Orange juice pula. Order pula orange juice. Minum air orange juice. Lepas tu saya kata, order lagi lah. Ni sembang tak habis, order lagi air. Tak boleh dah Ustaz, perut dah sebu dah, kembung dah perut, tak nak. Dia kata cukup. Baru 3 cawan brother, takkan dah kembung. Tak apa Ustaz, tak boleh dia kata. Tapi Ustaz, sebelum saya Islam, dia kata, sebelum saya Islam Ustaz, saya minum air arak ni 10 cawan saya boleh minum. Allah. Saya tak rasa apa pun Ustaz. 10 tahun, 10 cawan saya boleh minum. So maksudnya air yang kita kata, air yang penuh dengan bencana ni, bila orang minum, dia tak rasa apa-apa. Dia sampai hilang rasa kembung perut ke, mual ke, dia boleh minum banyak sehingga dia hilang kewarasan, hilang watak sebagai seorang yang normal. Jadi dihilangkan normal. Yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, sehingga dia jadi seorang yang sudah dikhayalkan, seorang yang sudah dirasuk dengan arak. Itu keadaannya Dai Azrin, supaya kita semua merindui minuman dalam syurga. Subhanallah. Maknanya dia hanya kekal pada nama, tetapi dia bukanlah sesuatu seperti mana yang ada di atas dunia. Baik. Sebelum kita lihat soalan di Facebook, mungkin kita buka satu soalan, sebab tadi Ustaz ada sebut berkenaan dengan 4 jenis sungai yang mengalir. Yang pertama, sungai susu, arak yang jernih dan juga sungai madu. Ada 4 ni, dan saya suka Ustaz sebut tadi, boleh bayang tak? Tak boleh. Jadi itulah syurga, tak terbayang di fikiran kita. Baik. Dan mungkin ada penonton-penonton di rumah, mungkin penonton semua pernah membaca ayat suci Al-Quran ini dan mata mula tertumpu kepada beberapa perkataan berkenaan dengan sungai ini. Contohnya ada 2. Yang pertama, mungkin pernah jumpa satu ayat yang menyebutkan jannatun tajri min tahtihal anhar di baris bawahnya, dan juga satu lagi jannatun tajri min tahtahal anhar, yakni di baris atas pada perkataan tersebut. Jadi mungkin kita nak ajukan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz, apakah perbezaan bila mana dituliskan dalam Al-Quran, dalam firman Allah, beza baris bawah dan baris atas? Mesti ada perbezaannya. Jadi hari ini kita nak tahu kenapa baris atas dan baris bawah berbeza, adakah sungai yang sama ataupun fungsinya bagaimana? Silakan Ustaz. Terima kasih Dai Azrin. Ayat-ayat yang menyebut mengenai syurga mengalir di bawahnya, jannatun tajri min tahtihal anhar. Ada ayat yang berbunyi jannatun tajri tahtahal anhar. Min tak ada, Azrin. Baik. Ada ayat ada min, ada ayat tak ada min. Bila ada min, jannatun tajri min tahtihal anhar, maksudnya air sungai itu berpunca daripada tapak syurga itu sendiri. Faham. Katakan saya duduk dalam satu peringkat Jannatul Firdaus, Jannatul Aden. Amin. Bila Allah kata dalam syurga itu ada sungai yang mengalir. Bila Allah Ta'ala sebut jannatun tajri min tahtihal anhar, bila guna min tahtihal anhar, maksudnya syurga itu mata airnya, puncanya pada tapak syurga itu sendiri. Bila Allah tak guna, bila ada ayat yang tidak datangkan min, atau dalam bahasa Arab panggil harful jar atau harful ma'ani, jannatun tajri tahtahal anhar, syurga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tahtahal anhar, tak ada min. Bila tak ada min jadi tahtahal anhar. Itu membawa maksud air sungai itu adalah limpahan daripada peringkat sungai syurga lain.
Faham? Dia datang daripada kampung sebelah lah, senang cerita. Paip sambungan. Lebih kurang. Dia sambungkan terusan itu ke syurga berikutnya. Itu beza. Kalau ada min daripada tapak asal, daripada peringkat syurga itu sendiri, mata airnya di situ. Kalau tak ada min, maksudnya air sungai itu datang daripada peringkat syurga yang sebelah, penciran sebelah, disambung. Maknanya kalau nak mudah faham tu, ya ada min tahtihal anhar tu, dia daripada punca terus kepada kita. Ya. Kalau yang tahtahal anhar itu daripada kampung orang lain, rumah orang lain, baru pergi kepada kita. Maknanya betul. Share banyak lah. Share. Tapi masih lagi syurga. Jangan pula lepas ni, tak nak lah. Kan bekas-bekas sampai tempat lain. Ini sungai syurga. Bukan sungai kampung Sungai Chow. Ini sungai syurga. Kampung Sungai Chow tu kampung saya. Oh gitu Ustaz. Baik Ustaz. Baik, itu jawapannya dan perbincangannya. Banyak lagi soalan kita ambil selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan menonton Tajalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru. Alhamdulillah kembali bertemu setelah kita berehat seketika, beri ruang kepada penonton-penonton untuk mengambil nafas lega apabila sudah pun mendengar perkongsian ataupun huraian ayat ke-46 sebentar tadi berkenaan dengan air yang putih bersih. Jom kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita, dan penonton-penonton mungkin juga ada yang nak buat panggilan. Talian sudah pun dibuka. Silakan. Baik. Kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita, Kak Ju Zabidi. Katanya, Assalamualaikum. Ayat 46. Siapakah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk minum air yang putih bersih itu? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Kak Ju Zabidi untuk soalan ini. Silakan. Ya. Fadil, terima kasih kepada Kak Ju atas soalan tadi. Pastinya nikmat ini adalah kepada ahli syurga. Siapa ahli syurga? Ahli syurga adalah mereka yang beroleh keredaan Allah. Allah redha ke atas mereka masih hidup di dunia. Apa saja mereka buat, perkara-perkara yang membawa kepada amal soleh adalah yang mengundang kepada keredaan Allah, mereka itulah yang akan bakal menghuni syurga. Kenapa saya spesifikkan perkataan keredaan Allah dan Azrin? Bahawa jangan ada di antara kita yang menganggap bahawa ibadat yang banyak itulah menyebabkan kita masuk syurga. Sedangkan yang kita perlu raih ialah keredaan Allah. Biarpun sedikit amalan saya, Tuhan reda atau tidak dengan amalan saya tersebut. Kalau Allah tidak reda, banyak mana amalan sekalipun, kita belum tentu masuk syurga. Jadi kita kena dapat keredaan Allah. Keredaan Allah itu bergantung sejauh mana saya ikhlas dalam beribadat kepada Allah. Itu yang disebut dalam ayat 40. Allah Ta'ala sebut, illa ibadallahil mukhlasin. Perkataan ikhlas, asal perkataan akhlasa, yukhlisu ikhlas. Yang merujuk kepada suatu amalan yang kita buat tidak ada campur tangan langsung dengan perasaan-perasaan duniawi ataupun mengharapkan habuan daripada orang di keliling. Mungkin seseorang itu nampak kuat beribadat supaya dia dikatakan dia ahlul ibadah. Mungkin seseorang itu banyak baca Quran supaya orang nobatkan dia sebagai ahlul Quran. Mungkin juga seseorang itu kuat berinfak. Semoga orang lihat dia ni adalah saudagar yang pemurah. Sedangkan dia tak lihat apa yang Tuhan nak lihat daripada dia. Yang Allah nak lihat keikhlasan. So keikhlasan itulah menjadikan dia masuk syurga. Bila dia masuk syurga, di atas keredaan, keikhlasan dan keredaan Allah, maka dia dapat menikmati pelbagai pemberian Tuhan dalam syurga. Jadi masuk syurga, kita akan dapat minum. Semua ahli syurga, 7 peringkat syurga yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dan juga 7 peringkat syurga yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW secara spesifik, dan syurga-syurga yang Tuhan maksudkan Jannatul Aden, Jannatul Firdaus, kan, Jannatul Naim, Maqaman Mahmuda. Jadi ini semua adalah peringkat-peringkat syurga yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan. Kesemua mereka akan dapat minum daripada arak. Minum daripada arak-arak yang putih tadi. Jadi semua mereka dapat. Tapi yang mustahaknya ialah untuk menghuni syurga dulu. Mudah-mudahan kita dapat nikmat tersebut. Baik. Kepentingannya adalah pada perkataan redha Allah Subhanahu Wa Taala itu. Baik. Kita lihat pula ayat ke-47 untuk kita sambung berkenaan dengan huraian dan juga tafsirannya. Silakan. Ya. Terima kasih Dai Azrin dan juga ibu ayah yang saya kasih sekalian. Kita lihat tafsiran bagi ayat ke-47.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, la fiha ghaulun walahum anha yunzafun. Ia tidak mengandungi sesuatu yang membahayakan dan tidak pula mereka mabuk kerana menikmatinya. Ada dua kalimah yang saya fikir perlu saya huraikan. Untuk kita dapat lihat intipati yang lebih mendalam dan lebih menyentuh. Perkataan pertama, ghaulun. Gha, waw, lam. Ghaulun. Perkataan kedua adalah yunzafun. Perkataan yunzafun. Apa yang dimaksudkan dengan ghaulun? Ghaulun yang disebut oleh ulama ialah ihlaku syai' min haitsu la yuhassu bihi. Maksud kemusnahan sesuatu perkara yang tanpa dirasai. Kerosakan itu berlaku tanpa dirasai, itulah ghaulun. Sebab itu ghaul ini tidak ada pada Arab, yang ada dalam syurga. Maksudnya kerosakan yang tanpa disedari tidak ada pada Arab di akhirat atau di syurga. Tetapi ada tak pada Arab di dunia? Ada. Bila over atau seseorang itu yang memang addicted, kata orang kan, dia ketagih yang sangat dahsyat arak, maka dia akan memusnahkan badan dia. Dia akan memusnahkan organ-organ dia. Dia menikmati kerana keseronokan, kekhayalan yang berlaku, tetapi dalam masa yang sama dia merosakkan. Merosakkan hati, merosakkan perut, merosakkan beberapa organ. Biarlah apa saja orang kaji, orang membuktikan bahawa dengan pelbagai nilai-nilai positif yang ada pada arak, tetapi ia tetap memudaratkan. Sebab Quran sebut ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mudarat itu lebih besar daripada manfaat. Walaupun anda bincang dari sudut manfaat, tetapi tetap ada mudarat. Sebab itu la fiha ghaulun nafyan likulli man nabbaha alaihi. Maksudnya bila Allah Ta'ala sebut dalam arak dalam syurga ini tidak ada padanya sedikit pun kemusnahan, kerosakan, sama ada secara sedar ataupun tidak sedar, ini menafikan sifat arak di dunia. Jangan pula orang melihat ambil ayat ni kata, oh tengok ni, arak tidak mudarat. Mana ayat ni? Jadi arak di dunia mudarat. Maksudnya ulama sebut wa ithmuhuma akbar min naf'ihima tidak termasuk. Arak di dunia masih lagi ada dosanya, masih ada mudaratnya. Arak di dunia rijsun min amali syaitan fajtanibu. Ia adalah di antara amalan-amalan syaitan, maka hendaklah sama sekali dijauhi. Jadi dua perkara ini yang perlu difaham daripada perkataan ghaulun. Walahum anha yunzafun. Perkataan yunzafun yang membawa maksud bahawa Allah Subhanahu wa taala sebut sukranun nazifun ai nuzi'a kullahu, yang membawa maksud Allah Subhanahu wa taala menghilangkan sifat-sifat yang membahayakan, tak ada membahayakan atau memabukkan. Begini, lebih tepat memabukkan. Hilangkan sifat mabuk pada arak di akhirat. Kita baca tak dalam surah Al-Waqi'ah, la yusaddauna anha wa la yunzifun. Dalam surah Al-Waqi'ah yang biasa kita baca ibu ayat ke-19, la yusaddauna anha wa la yunzafun. Maksudnya dalam syurga tak ada pening-pening kepala, tak ada mabuk-mabuk, tak ada rasa migraine, for example. Tak ada dalam syurga tu, semua tu tak ada. Jadi nuzi'at uquluhum la yasudda'una anha wa la yanzifun, nuzi'at an uqulihim. Maksudnya tidak hilang sama sekali iaitu yang perkara memabukkan, tidak memabukkan sama sekali arak dalam syurga. Itu yang nak disebut melalui dua ayat tersebut. Namun demikian, perbahasan para ulama ialah memusnahkan sesuatu tanpa merasainya. Perkara-perkara buruk ini merupakan illah pengharaman arak di dunia. Ini adalah sebab-sebab. Sama juga Dayang Azrin, bila dadah tak disebut dalam Al-Quran. Betul. Kan? Dia kata, apa ni dadah kata arak haram lah. Dadah mana haram? Mana ayat kata dadah haram? Kan sifatnya sama, illahnya sama. Illahnya ialah kenapa arak diharamkan? Kerana illah yang ada pada arak ialah menghilangkan kewarasan. Sifat yang sama ada pada dadah, malahan lebih mudarat, lebih teruk lagi. Orang minum arak ni boleh dididik, boleh diasuh, tapi yang hisap dadah ni jadi susah. Betul. Kita ada pusat pemulihan dadah, tapi kita tidak ada pusat pemulihan arak.
Sebab nampak arak ni dia boleh self secara sendiri, dia boleh bertaubat, boleh berubah. Ada beberapa orang kawan saya pun yang saya kenal sebelum Islam dan selepas Islam yang berjaya mendidik mereka, mengasuh mereka untuk tinggalkan arak. Tapi yang dadah ni banyak kali dah jumpa tapi patah balik, pergi balik, patah balik, pergi balik. Jadi masih ada sifat illah yang sama dari sudut pengharaman. Sebab itu Nabi SAW sebut, hadis diriwayatkan Imam Muslim, kullu syarabin askara fahuwa haramun. Setiap minuman yang membawa kepada kemabukan adalah haram. Berdasarkan maklumat berkaitan arak di atas, terdapat perbezaan di antara ada arak di dunia dan arak di akhirat. Arak di dunia mempunyai kesan sampingan negatif terhadap peminumnya dan menatijakan mafsadah, kerosakan yang besar kepada diri sendiri, persekitaran, keluarga. Isteri selalu kena lampang sepak terajak kerana mabuk balik. Tak boleh sedar. Pasal dia menceraikan isteri dalam keadaan mabuk. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, walau cerai dalam keadaan mabuk tetap jatuh. Dua dosa dia buat. Dosa minum arak, dosa kena ceraikan. Takkan besok pagi bangun, oh minta maaf abang mabuk semalam. Tak ada. Kan? Kau mabuk siapa suruh? Kan? Banyak lagi minuman. Atas dunia ni yang mabuk tu juga kau cari. Minum cincau, kan? Air bandung. Nak minum apa? Hazelnut, latte, kan? Pernah sampai kan? Makan bersama, makanlah puri. Puri. Ini macam kan minum, nak minum teh tarik, minumlah, nak minum apa. Tapi dalam banyak-banyak minuman, satu minuman aja Allah kata jangan minum, arak. Tapi yang itulah yang ada orang nak cari. Alright? Baik, pengambilan alkohol yang berlebihan boleh memberikan impak negatif kepada kesihatan diri seperti kesan-kesan sampingan yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir, sakit kepala, mual perut dan hilang akal. Itu yang disebut oleh Imam Ibn Kathir. Kalau kita lihat dari sudut teknologi semasa dan juga perubatan semasa, pasti kita akan lihat banyak lagi mudarat-mudarat yang lain. Tempiasnya juga turut memberi kesan kepada masyarakat awam seperti kecelakaan jalan raya. Banyak mana aksiden ataupun kemalangan-kemalangan yang berlaku berpunca daripada mabuk. Betul. Tak kira lah apa bangsa, tak kira apa agama, tetap memudaratkan. Tak kira you Islam ke you tak Islam, arak ni membawa kepada mudarat. Membawa kepada mudarat. You lihat banyak mana aksiden berlaku, kemalangan berlaku kerana mabuk. Jadi ini satu mudarat. Kalau tak mabuk, benda ni tak berlaku pun. Mencederakan orang lain dan lain-lain. Sebab itu kita lihat dari Azrin, bila turun ayat pengharaman arak, dia turun berperingkat. Allah Ta'ala sebut, arak ini kamu hasilkan daripada buah-buah korma dan sebagainya, anggur, perahan anggur. Masih tak haram lagi. Turun ayat pertama, menceritakan ithmuhuma akbar min naf'ihima. Manfaat dia sikit, mudarat dia besar. Dosa dia, ada banyak perkara mudarat akan berlaku melalui arak. Jadi bila turun ayat itu, di antara orang yang berhenti minum arak ialah Umar. Masa itu ada sahabat yang minum. Umar stop minum sebab Umar bin Al-Khattab mula merasakan bahawa arak ini macam ada something Allah nak beritahu. Umar lantas berdoa, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafiyah. Tuhan, boleh tak mohon kepada Engkau wahai Tuhan supaya apa yang kau nak melalui arak ni, bagi tahulah. Lepas turun pula ayat bila diorang solat dalam keadaan baca salah. Ada sahabat baca salah, qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa antum ta'buduna ma a'bud. Turun, dia orang baca salah. Ayat tu berbunyi, wahai orang kafir, aku tak sembah apa yang kamu sembah, kamu tak sembah apa yang aku sembah. Jadi bila dah mabuk baca, wahai orang kafir, aku sembah apa kau sembah, kau sembah apa yang aku sembah. Jadi dah salah-salah baca. Turun ayat kata jangan kamu solat dalam keadaan mabuk, wala taqrabu solata wa antum sukara. Jangan hampiri solat ketika kalian mabuk. Jadi dia orang stop minum. Sebelum zuhur tak minum. Sebelum asar tak minum. Maksudnya lepas zuhur dia nak minum tak boleh, asar dekat. Lepas asar nak minum tak boleh, maghrib dekat. Lepas maghrib minum tak boleh, isyak dekat. Jadi minum lepas isyak. Satu hari tak dapat. Jadi dia ambil volume yang besar lah, banyak lah minum. Bila banyak minum tak boleh nak kontrol, bergaduh. Ada yang pukul, ada yang mencederakan antara satu sama lain. Turun ayat, tengok manfaat dia tak ada, mudarat lagi banyak. Turun ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Jadi masa turun yang pertama Omar berdoa. Ayat kedua turun Omar berdoa. Wahai Tuhan, apa yang kau nak sebenarnya ni? Kan? Turun ayat ketiga pengharaman arak fajtanibu. Azrin, tak ada satu ayat dalam Al-Quran pengharamannya begitu kasar, begitu keras tegahannya melainkan arak. Fajtanibu. Fajtanibu, jangan toleh, jangan dekati langsung.
Tinggalkan, jangan, tak mau ada lagi dah. Sebab itu sahabat-sahabat bila turun ayat itu, lorong-lorong di Madinah dibanjiri dengan air arak. Dia tak adalah kata, sayang, last ni, Ustaz, tahu ni azam Ustaz. Tak boleh. Orang kata keazaman ni seperti perahu. Perahu, seperti perahu, selalu ke laut. Azam. Jadi, itu bila turun ayat ketiga ibu ayah, Nabi Umar bin Al-Khattab berdoa, Al-ana ya Allah bayyanta lana fil khamri bayan syafiyah. Sekarang wahai Tuhan, jelas bahawa haram itu, arak itu adalah haram. Lihat, Ar-Raghib Al-Asfahani juga berpendapat yang demikian. Kecelakaan dan juga kemudaratan, kemusnahan yang berlaku melalui perkataan al-ghaul. Al-ghaul yang ada pada sifat arak di dunia dan tidak ada sifat arak di akhirat. Ya. Baik, itu dia tadi yang mana kita lihat perbincangan dan juga apa yang terkandung daripada dua perkataan yang dihuraikan sebentar tadi, al-ghaul dan juga yunzafun sebentar tadi. Baik, kita beruas sekali lagi untuk berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana. Ia tidak mengandungi sesuatu yang membahayakan dan tidak pula mereka mabuk kerana menikmatinya. Ini disebut sebagai arak yang ada di dalam syurga. Tak sama langsung dengan apa yang ada di atas dunia, cuma namanya sahaja sama, sifat dan kesannya jauh sekali berbeza. Baik, tadi kita dah cerahkan sedikit dan kita nak lihat pula soalan-soalan yang diajukan oleh penonton-penonton kita di Facebook untuk ayat ke-47. Baik, mungkin kita boleh lihat dari sahabat kita ya. Zuhara katanya, okey, Assalamualaikum. Ada dua soalan di sini. Yang pertama katanya, adakah sungai yang mengalir di dalam syurga yang berwarna putih bersih, rasanya lebih manis dari madu dan baunya lebih wangi dari kasturi itu, bernama Al-Kautsar? Dan soalan yang kedua, adakah sungai Al-Kautsar ini hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja? Terima kasih Zuhara untuk soalan ini. Jadi saya serahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Silakan. Terima kasih kepada saudara Zuhara atas soalan. Adakah sungai yang kita bincang dalam ayat 46 ini membawa maksud sungai Al-Kautsar? Dia Al-Kautsar itu bukan sungai, itu adalah telaga. Dia adalah telaga. Dia panggil sebagai Haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul air dalam telaga ini lebih putih daripada susu. Lebih putih daripada susu, lebih madu, lebih manis daripada, lebih putih daripada susu, lebih madu daripada lebih madu, silap lagi. Lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih harum daripada kasturi. Dan sesiapa yang minum daripada air telaga Kautsar, dia tidak akan dahaga sampai bila-bila. Kalau di syurga, air zam-zam tak ada Ustaz? Air zam-zam sudah diberikan di atas dunia. Ya. So benda yang tak ada di dunia ada di akhirat. Wow. Jangan minta benda-benda yang pelik-pelik. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala, ada juga riwayat sebut sebab dia usul ataupun asal usul air mata zam-zam ini juga ada kaitannya dengan air dalam syurga. Barangkali kita di dunia panggil air zam-zam, barangkali di akhirat itulah air sungai yang jernih tadi. Faham? Air sungai yang jernih. Jadi itu yang pertama. Soalan kedua daripada Zuhara tadi ialah, adakah hanya untuk orang Islam saja telaga Kautsar? Umat Nabi Muhammad sahaja. Untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja yang akan minum daripada air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak perincikan lagi, telaga ini 500 tahun perjalanan panjangnya. Panjang lah. Wow kan, panjang. Tuhan nak kata dia nak bagi. Pemberian Tuhan itu melimpah-limpah. Kemudian bejana-bejana yang ada, bejana ini adalah macam mangkuk sup lah, bowl ni kan. Bejana-bejana yang ada di keliling telaga Kautsar ini adalah lebih banyak daripada bintang yang bertaburan di langit. Tapi tak ramai orang boleh masuk dekat telaga tu. Walaupun kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya yang terpilih sajalah masuk. Yang ada tercatat pada dirinya dia adalah pengikut Muhammad selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat.
Dia ikut jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai baginda, mencontohi Rasulullah SAW dalam setiap tindak tanduk dia, maka dialah orang yang akan dibawa ke telaga Kautsar. Walaupun ada yang namanya umat Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak ada watak umat Nabi Muhammad pun. Dari sudut percakapan, pergaulan, tindak tanduk, langkah-langkah yang dia ambil, mana ciri-ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi tak ada. Jadi orang ini tidak dibawa. Senang cerita bahawa yang dibawa ke telaga Kautsar ini hanyalah orang yang beriman, lebih spesifik beriman dan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, itu dia. Yang dimaksudkan pada pagi ini bukanlah yang dikatakan iaitu telaga Kautsar, dan yang kedua tadi adalah hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ikut apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu benda Azrin, saya fikir kena betulkan juga dari sudut persepsi masyarakat kita ni. Ya. Iaitu syurga yang mengalir di bawahnya sungai. Apa yang terbayang sebenarnya? Kalaulah diminta diimajinasikan bahawa syurga mengalir di bawahnya sungai. Ada yang mengimajinasikan bahawa syurga itu tempat duduknya adalah macam rumah-rumah istana yang bertiang-tiang tinggi. Lantai jernih. Lantai jernih, lepas tu sungai mengalir di bawah itu. Sebenarnya itu adalah imajinasi atau gambaran yang salah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut tempat tinggal ahli syurga ialah dalam istana-istana yang indah, tajri min tahtihal anhar, maka syurga itu mengalir di bawah istana-istana mereka. Maksudnya mereka duduk di tempat-tempat yang tinggi, di lereng-lereng di bawah, di cerun itu di bawah itu ada sungai-sungai mengalir. Maksudnya sekarang ni kalau kita lihat, orang nak duduk di mana penthouse pun boleh juga, ataupun rumah-rumah yang very eksklusif, ataupun dia nak very private life, dia buat rumah di lereng-lereng bukit, di bawah tu dia boleh tengok sungai. View dia itu sungai. Dan dilihat di sungai itu ada bidadari-bidadari, ada kanak-kanak yang main. So dia duduk lepak dengan bidadari dalam syurga, dia menikmati keindahan sungai-sungai yang mengalir. Bukan sungai itu mengalir di bawah istana tempat tinggal. Itu banjir nama dia. Jadi itu maksud min tahtihal. Sama juga bila Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, bila Maryam alaihissalam, bila bawa Nabi Isa alaihissalam, wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyya. Sebelum itu fanadaha min tahtiha alla tahzani. Lalu ada suara yang memanggil Maryam dari bawah. Maksudnya Maryam di tempat tinggi, suara itu daripada lembah yang panggil. Bukan di bawah Maryam terus. Jangan ada yang membuat terjemahan bahawa bila kata min tahta, terus di bawah. Tidak mesti di bawah. Boleh jadi orang tu duduk di tempat tinggi, di lereng, di hujung itu juga bawah. Faham? Saya duduk tingkat 5, yang duduk kat parking tu bawah. Betul. Jadi begitu seharusnya dipaham. Syurga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Silakan. Baik. Jangan buat tafsiran yang salah dan juga mungkin ada kesilapan di situ. Baik, kita lihat soalan dari sahabat kita Muhammad Izzuddin. Katanya, Assalamualaikum. Merujuk kepada ayat ke-77, mafhumnya ia tidak mengandungi sesuatu yang berbahaya dan tidak pula mereka mabuk kerana menikmatinya. Bagaimana pula ada pendapat dari bukan Islam baru-baru ini yang menyatakan bukan masalah arak yang memabukkan tetapi masalah peminumnya. Mohon pencerahan Profesor. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz, dan terima kasih juga kepada Tuan Muhammad Izzuddin. Dia kata bukan sebab arak tetapi kerana peminumnya yang bermasalah. Arak tu bukan masalah katanya. Silakan Ustaz. Wow. Saya pun rasa macam luar biasa kalau betul pendapat itu dikemukakan. Mana ada arak yang tidak memabukkan? Kalau dilihat kepada biologi orang itu sendiri, maksudnya si peminum itulah punca kepada kemabukan. Kalau macam tu boleh dikatakan arak itu bukan isu lah. Sebenarnya sebab itu kita sebut arak ini akan ada hujah-hujah begitu. Dia akan menyebabkan orang memberi pelbagai alasan untuk menghalalkan cara. Betul. Kan dia menghalalkan minum arak itu atas dasar tak mabuk pun. Saya kalau minum Ustaz banyak mana pun saya tak mabuk. Kalau mabuk, orang tu mabuk, itu dia punya halal Ustaz, bukan saya punya masalah, itu dia punya masalah. Dia tidak begitu. Mabuk atau tidak mabuk, dia tetap haram. Mabuk ataupun tidak, tetap tak haram yang namanya arak. So bagi saya, barangkali apa yang kenyataan-kenyataan seumpama itu adalah untuk menghalalkanlah mereka nak terus minum.
Jadi itu sebab mereka buat kenyataan-kenyataan demikian. Tetapi arak di dunia tetap haram, sama ada mabuk atau tidak mabuk, sedikit ataupun banyak. Baik, ada juga ya yang mengeluarkan pendapat seperti itu kerana cuba menghalalkan sesuatu yang telah pun diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berhati-hati dan terus ikuti perbincangan kita di Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sidang penonton, kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dan kita sambung balik perbincangan kita setelah kita berhenti pada ayat ke-47 sebentar tadi yang membincangkan berkenaan dengan bagaimana yang dimaksudkan dua perkataan yang istimewa itu, iaitu ghaulun dan juga yunzafun sebentar tadi. Pada perihal mafhumnya adalah ia tidak mengandungi sesuatu yang membahayakan dan tidak pula mereka mabuk kerana menikmatinya. Baik, jom kita ikuti perbincangan dan terjemahan tafsirnya pada ayat ke-48. Silakan Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih Dai Azrin dan juga Ibu Ayah yang setia bersama kami dalam Tanyalah Ustaz dalam kita membincangkan ayat daripada surah As-Saffat ayat 46, 47, 48. Begini, sebelum kita bincang ayat 48, ada pendapat para sarjana Islam, terutamanya ulama fiqh, perihal berkaitan dengan arak di dunia dan di akhirat ini. Ulama menggunakan kaedah fiqh bagi menerangkan keadaan arak. Man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi, yang bermaksud barang siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, maka ia dihukum dengan keharaman, tidak mendapatkan sesuatu tersebut. Maksudnya apa, Rin? Maksudnya sesiapa yang tergopoh gapah ni dalam minum arak di dunia tanpa mengindahkan pengharamannya, maka hurrima bisyurbi al-khamr fil jannah, diharamkan baginya minum arak dalam syurga. Subhanallah. Jadi sebab manis tak ajalah, you tak sabar. Sabar kan? Sabarlah sikit. Benda dunia ni memanglah, kalau dunia ni bagi orang Muslim, bagi orang Islam, dia umpama penjara. Sebab dia mendisiplinkan kita. Ada benda boleh buat, ada benda tak boleh buat. Kenapa Islam kata jangan? Sebab mesti ada di sebaliknya sesuatu yang tidak baik atau mendatangkan mudarat. Kalau mendatangkan manfaat, Islam tidak pernah menghalang kita. Dan manfaat pun mestilah manfaat yang bersesuaian dan berpada. Kemudian, arak yang ada pada asalnya halal, dihalalkan untuk diminum di akhirat, namun diharamkan bagi mereka menyegerakannya dan meminumnya di dunia. Hal ini turut terdapat dalam hadis Nabi SAW seperti mana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man syaribal khamra fid dunya hurimaha fil akhirah. Sesiapa yang minum arak di dunia, maka diharamkan baginya arak tersebut di akhirat. Jadi pilihan di tangan saudara dan saudari. Tidaklah saya maksudkan siapa dalam ni, tapi nak beritahu alhamdulillah ya Allah, terima kasih Allah kerana saya ni langsung tidak terdorong untuk mendekati minuman arak tersebut. Mendekati minuman keras ni, alhamdulillah. Semoga dengan demikian saya dapat dekat akhirat. Sekiranya ada yang di dunia meminum, maka hendaklah dia segera berhenti dan bertobat ke atas kesalahan itu. Saya ada pengalaman Azrin, dan juga para penonton yang saya kasih sekalian. Ada seorang lelaki menghampiri saya. Kebetulan saya pergi pasar. Pasar ni pasar yang jual sayur lah. Setiap minggu saya pergi. Ni masa saya rajin. Sekarang ni macam tak berapa rajin sangat. Dulu saya rajin pergi pasar. Sebab setiap minggu saya hari Khamis, saya akan pergi pasar, beli sayur, beli lauk, saya masuk peti sejuk. Kenapa Khamis, Ustaz? Bukan hujung minggu ke saya? Dia Khamis petang. Lepas habis office hour, dia panggil pasar malam lah. Pasar malam. So di situ ada jual sayur fresh, apa semua kan. Saya lepas beli barang, saya nak hantar dekat bonet kereta, ada seorang abang menghampiri saya. Dia kata, Ustaz, nak minta tolong sikit boleh? Dia berdiri tak stabil lah. Dia macam atas kapal layar tau. Begini, goyang. Dan bila dia cakap dengan saya, bau masam kuat sangat. Mata merah. Saya kata, ya bang, apa yang saya perlu boleh bantu? Dia kata, Ustaz minta maaf.
saya nak bagi tahu Ustaz, saya tengah mabuk. Saya mabuk ni. Saya tengah mabuk. Saya minum. Mungkin Ustaz rasa tak selesa dengan bau mulut saya, bau masam. Saya kata tak apa-apa, apa yang saya boleh bantu. Isteri saya dah minta fasakh. Isteri dah minta fasakh dekat mahkamah sekarang ini. Besok dalam minggu depan akan perbicaraan. Saya sayang keluarga saya Ustaz. Saya sayang isteri saya sayang anak-anak saya Ustaz. Kalau boleh saya tak mau proses di mahkamah fasakh ini berlaku. Sedangkan saya ini pun tak tahu macam mana nak berhenti minum arak. Saya kata macam ni lah bang. Saya nak nasihat abang sekarang. Saya takut abang lupa apa saya nasihat. Dia akan hilang. Nasihat-nasihat di kala seseorang itu mabuk, nasihat dia akan hilang. So saya kata macam ni, boleh tak kita jumpa dalam keadaan abang tak mabuk? Dia pun kata boleh. Bila Ustaz? Besok. Besok saya bagi appointment, datang jumpa. Kami sembang-sembang minum. Saya bagi nasihat-nasihat yang termampulah. Saya kata didiklah, asuhlah diri abang seperti dalam mentaati perintah Allah, seperti mana abang mengasuh diri abang dalam memaksiatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beberapa nasihat lain yang saya bagi. Alhamdulillah, sebulan selepas itu saya pergi pasar lagi nak beli. Saya jumpa lagi abang tu. Berkejar dia, dipeluk saya. Dia kata, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Saya dengar nasihat Ustaz. Saya tak minum dah sekarang Ustaz. Dan isteri saya pun dah tarik dah kes daripada tuntutan fasakh. Alhamdulillah. Saya kata syukur. Terima kasih ya Allah. Kerana nasihat yang serengkas itu dapat mengubah seseorang kembali ke pangkal jalan dan kembali bahagia. Dan selamat satu rumah tangga. Kalau tidak porak-poranda rumah tangga tersebut, anak-anak ke mana? Isteri ke mana? Jadi sebab itu mudarat yang ada pada arak itu tidak dapat dinafikan. Bagilah apa-apa justifikasi pun, dia tetap tidak memberi manfaat. Boleh disumbangkan duit itu, disalurkan duit itu. Dan arak ni pun bukan murah. Dia kadang-kadang yang murah tu yang bakar, hati yang terbakar, dia punya liver rosak. Jadi yang mahal ni pula mahal sangat. Baik duit tu dibelanja anak isteri makan. Kan dibawa makan benda-benda yang sehat. Jadi banyak lagi cara lain untuk membelanjakan harta. Ayat ke-48. Azrin kata dia tunggu ayat ni. Azrin kata dia tunggu. Saya tunggu ayat 48. Bila Ustaz nak masuk ayat 48? Ayat 48 menceritakan perihal bidadari. Tadi dah minum. Baik. Dah minum kan? Dah minum dan tidak pening kepala dan tidak memabukkan, tidak menyakiti dan tidak menghilangkan kewarasan. Sekarang Allah kata, nah, aku bagi kalian bidadari. Wa indahum qasiratut tarfi'in, yang bermaksud sedang di sisi mereka ada pula bidadari-bidadari yang tidak menumpukan pandangannya melainkan kepada mereka yang amat indah lagi luas matanya. Wow. Bidadari. Bidadari dalam syurga ini, kalau mahu bincang kita kena satu slot lain pula. Cerita bidadari saja. Sehingga menjadikan kita rasa merindui dan menginginkan sangat-sangat bidadari dalam syurga yang menanti kehadiran orang-orang yang soleh, disediakan bagi orang-orang yang soleh sebagai satu pemberian di atas ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan qasirat. Kenapa Quran guna perkataan qasirat? Saya minta kita beri perhatian. Qasirat. Qasirat dalam ayat ini adalah bidadari. Bidadari itu qasirat. Kenapa namakan qasirat? Asal berqasar. Dia kata jamak qasar. Qasirat. Qasiratut tarfi dia jadi satu istilah yang membawa maksud al-mar'atu allati yashtaddu haya'uha wa la tamuddu 'ainaha ila ghairiha. Maksud wanita yang sangat-sangat pemalu. Pernah tengok wanita pemalu? Pernah Ustaz. Apa perasaan? Saya pun jangan pemalu. cerita. Oh ya, okey. Okey, tak payah ceritalah. Simpanlah. Jadi maksudnya dia orang lelaki ni genuine lah kata orang. Orang lelaki ni bila tengok perempuan pemalu ni, dia rasa ada ada juga zaman ni perempuan yang pemalu. Dia tak macam cakap dia malu-malu kucing lain, malu kucing lain. Dia memang pemalu orangnya. Sebab pemalu ini dia adalah suatu sifat yang terpuji yang perlu ada perempuan. Sifat pemalu. Dia wanita-wanita yang digambar qasiratut tarf, wanita-wanita pemalu yang tak tengok orang lain melainkan suami dia saja. Dia tak tengok orang lain. Maksudnya ini dalam syurga ni. Sebab dia tengok, bayangkan Azrin, Azrin masuk syurga, bidadari asyik tenung Azrin aja macam ni.
Ada orang handsome lain dia tak tengok. Dia tengok Azrin saja. Tak boleh buat kerja saya. Tu. Baru dengar dia kata saya tak boleh buat kerja. Jadi qasiratut tarf. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Ar-Rahman ayat 56, fihinna qasiratut tarfi. Yang bermaksud la tamuddu tarfaha ila ma la yajuz. Begitu juga mereka tidak lihat perkara yang tidak memerlukan. Sebab dia ayat ni sebut bahawa melainkan kepada mereka yang amat luas indah matanya, mata yang cantik kan, mata yang dalamnya biru, biru coklat, bidadari kan, sehingga tak pernah disentuh. Wanita-wanita bidadari dalam syurga ni tak pernah digigit nyamuk, lalat pun tak pernah hinggap. La yamassuhu. Tidak pernah satu pun yang menyentuh bidadari. Kalau Azrin dapat bidadari, Azrin, kenapa sedih? Gembiralah, amin lah Azrin, amin. Saya terkesima Ustaz dengan contoh-contoh Ustaz. Bila Azrin dapat bidadari syurga, tak apalah Ustaz dapat bidadari syurga. Okey, Ustaz. Kenapa bidadari syurga? Bila saya sentuh bidadari itu, saya lah orang pertama sentuh dia. Tidak pernah ada siapa-siapa yang menyentuh dia sebelum itu. Memang dia disediakan untuk saya semata-mata. So bayangkan indahnya bidadari dalam syurga. Mala ainun ra'at, tidak pernah mata melihat seindah itu, rupawan begitu bidadari-bidadari dalam syurga. Tarfi'ain, maksudnya indahnya mata mereka. Azwajum mutahhara disebut dalam Al-Quran. Wanita-wanita bidadari-bidadari yang indah, cantik, bersih, suci. Dan daripada sini juga ada orang tanya soalan, kenapa selalu sebut bidadari? Bidadara tak ada ke? Mungkin kita akan ulas lepas ini. Baik, terima kasih Ustaz. Dan itu dia bagaimana gambaran sesuatu yang indah berada di dalam syurga. 3 perkara kita bincangkan pada hari ini. Jadi selepas meminum tadi dan juga kelebihan apa yang dapat diminum dan juga bidadari yang dijanjikan di dalam syurga, itu sesuatu yang istimewa. Berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Saya yakin ada penonton yang berada di hadapan Kaca TV pada ketika ini, hati sedang berbunga-bunga seronok dengan perbincangan pada hari ini dan juga berada dalam keadaan mendambakan kegembiraan. Mudah-mudahan mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala dan dapat menikmati janji Allah yang sedah pun disebut di dalam ayat 46, 47 dan 48 sebentar tadi. Baik, kita ambil soalan di Facebook dari sahabat kita Puan Sahziatul Sidik. Katanya Assalamualaikum, ayat ke-48. Baik. Katanya, mengapakah bila disebutkan bidadari dikaitkan dengan kecantikan mata? Apakah keutamaan dalam terpesona kecantikan itu bermula dari mata, mengakibatkan sehingga terpesona, dan adakah mata juga merupakan panca indera yang paling dan juga sangat perlu dijaga kerana mengundang dosa dan kemaksiatan? Terima kasih sahabat kita Sahziatul Sidik dan saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Ya, terima kasih kepada Sahziatul Sidik atas soalan. Kenapa mata? Semua bermula di mata. Betul. Dari pandangan mata. So mata itu dia menggambarkan keindahan. Orang nak lihat mata. Ada mata bulat, mata yang warna dalam mata tu sama ada dia brown, dia blue. So mata, dia melihat pada mata. Mata yang kerdipan mata itu boleh mempersonakan seseorang. Sebab itu Quran menggambarkan bidadari daripada keindahan mereka yang bermula dengan keindahan pada pandangan mata mereka yang mempersona pasangan masing-masing. Tapi dalam masa yang sama juga ada beberapa tafsiran untuk makluman Sahziatul, bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak menghadkan nikmat syurga ini kepada pasangan hidup sahaja yang akan menemani penghuninya. Malah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pasangan hidup yang setia dan tidak akan memberikan tumpuan kepada individu lain. Itu lebih mustahak untuk kita faham. Kenapa Quran sebut mata? Kenapa mata wanita itu atau wanita bidadari atau mata bidadari tidak beralih kepada orang lain? Itu menggambarkan kesetiaan. Isteri yang setia, pasangan yang setia. Dia tidak menoleh kepada orang lain. Justru kesetiaan pasangan merupakan nikmat yang sangat besar dan manusia di dunia ramai yang menginginkannya. Betul kan? Betul. Kesetiaan. Saya perlukan seorang pasangan yang setia. Bidadarilah jawapan dia.
Dia sangat-sangat setia. Sangat-sangat setia. Dia tidak akan buat satu perkara yang menimbulkan kemarahan pasangan. Dia sangat setia. Ya. Ibnu Sa'di menambah bahawa selain kasih sayang yang dirasai di syurga nanti, tiada perasaan hasad, marah, pergaduhan yang akan dihadapi. Hal ini kerana perasaan negatif tersebut tidak akan timbul dalam syurga. Malah perasaan hasad tidak akan timbul disebabkan pasangan setiap individu yang setia dan menumpukan sepenuh kasih sayang kepada pasangan masing-masing. So itu gambaran kenapa mata di-highlight dan kenapa mata itu dilihat. Pandangan itu tertumpu kepada pasangan masing-masing. Itu pertama sekali, Syaziatul. Yang keduanya, ya benar. Mata wanita dalam syurga pasti tidak samalah mata wanita di dunia. Di dunia orang terpaksa nak nampakkan kelopak mata tu cantik. Dia letak apa entah, saya pun tak tahulah. Dia nampak bulu mata tu boleh melentik. Nah, itu dari sudut perhiasan orang perempuan buat, tapi di syurga tidak. Di syurga semuanya original. Semula jadi dah macam tu. Semula jadi cantik. Semula jadi cantik, semula jadi indah. Tak perlu pergi ke beauty, tak perlu pergi ke spa. Memang diorang semula jadi cantik. Mudah-mudahan menjadi kerinduan, keinginan setiap lelaki. Ada orang tanya, Ustaz, kenapa bidadari saja, bidadara tak ada ke? Kata ada. Bila dalam Quran sebut azwajum mutahhara, pasangan-pasangan yang bersih lagi suci, pasangan itu juga merujuk kepada lelaki maupun perempuan. So perempuan pun dapat, lelaki pun dapat. Tapi kenapa sering disebut bidadari? Sebab untuk mengajak orang lelaki lebih ramai masuk syurga. Satu, bila si kaum Adam ini lebih ramai masuk syurga, pasti dia akan bawa juga ahli keluarga dia ke syurga. So itu tanggungjawab. Itu yang kedua. Yang ketiga, bila nikmat-nikmat syurga ni disebut adalah untuk menjadikan semakin rindu hendaknya kita kepada nikmat-nikmat syurga. Dan percayalah, janji Allah ini bukan satu mitos. Janji Allah ini bukan satu cerita dongeng ataupun satu perkhabaran semata-mata untuk memberi halwa telinga, tetapi ia adalah satu kebenaran yang akan dikecapi oleh setiap orang yang beriman lagi ikhlas beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti melalui keredaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, daripada mata itu menggambarkan kesetiaan dan juga menggambarkan sesuatu yang disebut sebagai tidak mengalihkan pandangannya, hanya tertumpu kepada pemiliknya. Baik. Dan soalan seterusnya kita lihat dari sahabat kita Mas Niza, ya. Yang mana kita akan bacakan soalannya untuk Al-Fadhil Ustaz. Katanya, Assalamualaikum. Ustaz, soalan saya, adakah nikmat syurga yang dimiliki oleh ahli syurga berbeza-beza mengikut amalannya di dunia atau bagaimana? Terima kasih Mas Niza untuk soalan ini. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Terima kasih. Itu perkataan baru. Sorry, terima kasih. Terima kasih kepada Mas Niza atas soalan. Nikmat ahli syurga ni adakah berbeza antara satu syurga dengan satu syurga lain? Berbeza. Berbeza. Sebab itu Nabi SAW minta, kalau boleh mintalah Jannatul Firdaus. Idza sa'altum fas'alul Jannatul Firdaus. Kalau kamu minta dengan Allah, minta Jannatul Firdaus. Tapi kalau Tuhan takdirkan kita masuk syurga lain pun, syurga juga. Jadi nikmatnya sama tak? Tak sama. Setiap nikmat dalam syurga, dia kelas dia tak sama, peringkat dia tidak sama. Namun masih lagi dalam kategori syurga. Seperti mana ada para sarjana yang membuat kajian yang mendapati bahawa syurga yang paling tinggi selain daripada syurga Firdaus adalah maqaman mahmuda. Kedudukan yang tertinggi yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syurga ada banyak peringkat untuk menggambarkan kehebatan, untuk menggambarkan kualiti daripada dunia dibawa ke akhirat. Apa saya punya kualiti? Grade saya apa? Tapi janganlah pula ada yang kata, Ustaz, wahai Tuhan, kalau nak bagi saya syurga Firdaus. Kalau tak apa. Jangan duk demand, minta syurga, minta Jannatul Firdaus, masuk syurga lain pun tak apa dah. Betul tak? Kita target Jannatul Firdaus. Mudah-mudahan kita semua dapat Jannatul Firdaus dan dapat bidadari. Amin. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Itu untuk jawapan daripada persoalan kita sebentar tadi. Dan biasanya bila mana kita fikir berkenaan dengan syurga dan neraka, mungkin ada juga yang tertanya-tanya, Ustaz, soalannya mungkin jarang didengar soalan ini, tapi mungkin ada juga yang tertanya-tanya di dalam hati. Katanya, kalau sebut tentang neraka,
ada seringan-ringan siksaan dan siksaan yang paling berat katanya. Tapi kalau dalam syurga dia kata teringin juga, nak tahu mungkin dia kata apakah nikmat yang paling kecil sekali dia kata yang dapat di dalam syurga. Dia kata kalau masuk tu dia kata orang yang biasa-biasa ni yang ni dapat dah dia kata. Bagaimana Ustaz? Mungkin ada jawapannya? Saya melihat bahawa nikmat yang paling kecil pertama sekali semua ahli syurga akan diberi untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu paling kecil. Besarlah, itu paling besar. Saya nak beritahu semua ahli syurga, lihat yang itu dululah sebagai satu balasan yang besar, satu pemberian yang besar. Paling kecil minum daripada air-air syurga itu paling kecil. Dan menikmati bidadari itu di antara nikmat-nikmat yang lain. Jadi kalau dapat masuk ke syurga, nikmat paling kecil ialah nikmat. Tapi nak kata kecil macam mana Da'i Azrin? Itulah. Semuanya hebat. Kecil kalau daripada kita saja. Sebab begini, bila saya nak lihat nikmat paling kecil dan syurga, saya mesti compare dengan seksa dalam neraka. So tak ada benda yang saya boleh compare, tak ada benda yang saya boleh bandingkan. Kalau dalam neraka itu ada seksa yang paling ringan, pakai kasut yang diperbuat daripada api neraka, sarung saja otak dah mendidih. Kalau di syurga yang paling ringan apa? Nikmat paling ringan. So bila kata syurga tak ada yang namanya paling kecil. Semuanya besar. Bila saya compare, saya tak boleh nak compare. Saya nak compare sungai, tak boleh. Saya nak compare bidadari, tak boleh. Saya nak compare buah anggur pun tak boleh sebab dalam neraka tak ada. Tak boleh. Dia tak boleh apple to apple. Tak boleh nak compare. Tak boleh banding. Jadi bagi saya, semua nikmat dalam syurga tak ada istilah kecil. Semuanya adalah nikmat yang besar-besar belaka. Subhanallah. Sampai begitu nak tunjukkan hebatnya nikmat yang ada di dalam syurga. Sampai tak terbanding, tak terkata dan juga tak boleh nak dijelaskan dengan kata-kata yang biasa kerana sangat hebat nikmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada rasa terketuk ingin pergi ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kena selidik balik di mana silapnya pada hati dan juga sanubari kita. Jadi untuk kita rangkumkan perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan nikmat yang tersedia di dalam syurga, surah As-Saffat, surah ke-37 182 ayat 3 kita bincangkan pada hari ini, 46, 47 dan 48. Minta Ustaz berikan 3 nota penting untuk perbincangan kita. Silakan. Pertama sekali, ingat bahawa sesungguhnya syurga itu Tuhan jadikan bagi lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Itu yang pertama. Jadi usahalah untuk menjadi seorang yang bertakwa. Dan takwa itu sajalah yang boleh membawa kita kepada keredaan Allah, dan takwa yang disadurkan pula dengan keikhlasan. Yang keduanya, nikmat-nikmat dalam syurga ini adalah nikmat yang tidak ada penghujungnya. Nikmatnya tidak terhenti. Nikmat itu adalah, nikmat dalam syurga adalah nikmat yang berpanjangan. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala membuat perbandingan dan menggalakkan kita supaya sentiasa merindui nikmat di syurga, di akhirat, dan tinggalkan segala macam perkara yang membawa kemudaratan di dunia seperti meninggalkan arak dan juga meninggalkan aktiviti-aktiviti yang tidak mendatangkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali itulah 3 pengajaran yang boleh kita ambil daripada 3 ayat yang kita bincangkan ini. Subhanallah, kenangkan nikmat tersebut dan berusaha menjadi hamba Allah yang terbaik. Silakan Al-Fadhil Ustaz tutup dengan doa untuk memberkati penutup kita pada hari ini. Silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa alaihi salatu wassalam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqa ma'suma wa la taj'alna fina wa la man yatba'una matrudan wa la mahruma. Ya Allah, ya Tuhan kami, di penghujung pengajian tafsir pada pagi ini, kami menadah kedua tangan kami ke hadrat-Mu ya Allah. Mohon limpah kurnia, belas ihsan dan juga pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Kau ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dosa sanak saudara kami ya Allah, dosa ahli keluarga kami ya Allah, dosa jiran tetangga kami ya Allah, dosa sahabat-sahabat kami ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Jadikanlah kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cintakan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghayati maknanya dan melaksanakan dalam kehidupan kami. Jadikanlah generasi kami generasi yang cintakan Al-Quran. Jadikanlah kami, bangunkan diri kami, negara kami, negeri kami dengan kekuatan yang berpandukan kepada neraca dan citra Al-Quran. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, janganlah hendaknya Engkau gelapkan hati kami daripada melihat keindahan Al-Quran. Semoga Al-Quran sentiasa segar, bugar dan mekar dalam hati kami ya Allah, dan merindui membacanya dan
memahami ayat-ayatnya ya Allah. Ya Rahmanir Rahim, semoga Al-Quran menjadi syafaat bagi kami ketika kami bersendirian di alam barzakh dan penyelamat bagi kami ketika kami berada di mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Itu dia tadi perbincangan kita selesai dan kita akan sambung pada perjumpaan yang akan datang bagi meneruskan lagi perbincangan kita dalam tafsir dan taranum. Baik, terima kasih Ustaz dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Jangan lupa esok bersama dengan saya sekali lagi untuk menemani bintang ilmuwan kita Al-Fadhil Ustaz Yaakob Yusra dengan topik perbincangan memanusiakan sifat manusia. Jumpa esok untuk Sayyidul Ayyam hari Jumaat esok pagi. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, berjumpa lagi. Terima kasih semua. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.